Alkitab berita baik Matius bab 11. Setelah Yesus memberikan petunjuk kepada 12 orang pengikutnya, dia meninggalkan tempat itu lalu pergi mengajar serta memberitakan pengkabaran daripada Allah di bandar-bandar yang berdekatan. Apabila Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, dia menghantar beberapa orang pengikutnya kepada Yesus. Mereka bertanya, "Adakah guru orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah? Atau adakah kami harus menantikan seorang lain?" Yesus menjawab, "Baliklah dan beritahu Yohanes apa yang kamu dengar dan nampak. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang mengerikan sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan semula, dan berita baik daripada Allah dikabarkan kepada orang miskin. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai keraguan terhadap aku." Sementara pengikut-pengikut Yohanes meninggalkan tempat itu, Yesus berkata kepada orang ramai tentang Yohanes, "Apabila kamu pergi kepada Yohanes di padang gurun, apakah yang mahu kamu lihat? Sehelai rumput yang ditiup anginkah? Kamu keluar mahu melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Orang yang berpakaian demikian tinggal di istana. Katakanlah, kamu keluar mahu melihat apa? Seorang nabi kah? Betul? Bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes Pembaptis itulah yang dikatakan dalam ayat Alkitab, Allah berfirman, "Inilah utusanku. Aku akan mengutus dia dahulu daripadamu untuk menyediakan jalan bagimu." Ketahuilah, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Namun demikian, orang yang terkecil antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah lebih besar daripada Yohanes. Sejak Yohanes Pembaptis mengabarkan beritanya sehingga saat ini, pemerintahan Allah telah dilawan oleh orang ganas yang berusaha menguasainya dengan kekerasan. Sehingga kedatangan Yohanes, semua Nabi dan Taurat Musa bernubuat tentang pemerintahan itu. Jika kamu mahu percaya kepada pengabaran mereka, Yohanes itulah Elia yang kedatangannya sudah dinubuatkan. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Dengan apakah dapat aku bandingkan orang zaman ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Kumpulan yang satu berseru kepada yang lain, "Kami memainkan lagu perkahwinan untuk kamu, tetapi kamu tidak mahu menari. Kami meratap, tetapi kamu tidak mahu menangis." Apabila Yohanes datang, dia berpuasa dan tidak minum wain. Lalu semua orang berkata, "Dia dirasuk syaitan." Apabila Anak Manusia datang, dia makan dan minum. Lalu semua orang berkata, "Lihatlah orang ini, dia rakus, pemabuk, sahabat pemungut cukai, dan sahabat orang berdosa." Walaupun demikian, kebijaksanaan Allah dibuktikan benar oleh perbuatan orang yang menerima kebijaksanaan itu. Lalu Yesus mula mencela bandar-bandar tempat dia paling banyak melakukan mukjizat, kerana penduduk di sana tidak mahu bertaubat daripada dosa mereka. "Alangkah malangnya kamu, hai Khorazin! Alangkah malangnya kamu, hai Betsaida! Jika mukjizat-mukjizat yang dilakukan di kalangan kamu itu aku lakukan di Tirus dan Sidon, penduduk di sana pasti sudah lama bertaubat daripada dosa mereka, lalu mengenakan kain guni dan menaruh abu di kepala. Ketahuilah, pada hari kiamat Allah akan lebih mengasihani penduduk Tirus dan Sidon daripada kamu.
dan kamu, hari Kapernaum? Adakah kamu hendak meninggikan diri sampai ke surga? Kamu akan dibuang ke neraka. Jika mukjizat-mukjizat yang dilakukan di kalangan kamu itu aku lakukan di Sodom, tentu Sodom masih ada sehingga saat ini. Ketahuilah, pada hari kiamat, Allah akan lebih mengasihani Sodom daripada kamu. Pada saat itu, Yesus berkata, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu kerana apa yang Engkau rahsiakan daripada orang yang bijak pandai, Engkau tunjukkan kepada orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, memang hal inilah yang Engkau kehendaki." Yesus berkata lagi, "Bapa-Ku telah menyerahkan segala sesuatu kepadaku. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak dan mereka yang diberitahu oleh anak tentang Bapa. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban yang aku berikan mudah dipikul."